Dia teriak. Dia kata yang tu anak-anak buah ayah tu tak boleh nak je lah, tak boleh kacau. Oh. Jadi saya pun okey. Dan saya dapat report masa kes Haziq dengan Azmin. Kes Haziq dengan Azmin, masa kes tu tengah panas tu, saya dapat satu report tentang dia. Dan saya forward pada Dr. Rahim. Saya minta Dr. Rahim tolong bagi dekat Datuk Syed. Dan Dr. Rahim bagi kepada Datuk Syed Anwar. Dan saya pun bagi dekat kawan. So kawan tahu, dan kita tahu sangat. Sebab tu Izzah memang tak boleh langsung. Antara sebab kenapa Izzah dengan Rafizi ambil keputusan untuk bercuti ni, antaranya dia lah. Sebab dia orang tak boleh terima dia ni ada dalam itu. Sebab dia kata bahaya. Sebab culture yang dia bawa tu beza dengan culture kita dalam parti. Kita nak bina parti ni, parti yang baik, parti yang harmoni, parti yang orang nampak keikhlasan kita berjuang. Kan? Kita nak bawa imej yang baru kepada parti sebagai parti alternatif pilihan rakyat. Kan? Kita dah faham dah dengan masalah UMNO yang macam tu ni. Kita dah faham dah. UMNO ni dia payah nak berubah. Dia takkan boleh berubah dengan budaya yang macam tu. Kita dah faham dah PAS ni dengan taksub putra dia yang tak tahu arah ni memang tak boleh nak buat apa dah. Yang menyamakan agama dengan parti, dan kita susah nak buat. Sebab tu kelompok-kelompok yang agak moderate dalam PAS, dia tak boleh duduk, dia akan keluar. So kita nampak kita ni adalah parti yang terbaik untuk kita nak tunjukkan kepada rakyat bahawa this is the best party. Orangnya ikhlas, orangnya baik, orangnya betul-betul nak bawa, nak memperjuangkan rakyat. Dan kita nak elak budaya-budaya tadi. Jadi bila kita saya Datuk Syed Anwar sebut, jadi bila saya sebut kat dia, dia kata, you orang kena ni lah, semua orang dakwah itu kena lah. Tak kena ni. Tak boleh lah kita nak buang dia. Macam boleh kita nak buang dia. Kalau kita nampak dia ada benda yang dia tak betul, kita kena betul kan? Itu Datuk Syed Anwar punya. Tapi saya Prof orang pendidikan tahu, it's not easy. Budak ni dah jauh dah. Dia sampai level macam tu jauh. Kan? Cerita ayah bos ni, dia cuci tangan ni selepas dia pergi Mekah. Pergi Mekah ni dengan penuh macam tu ni, bawa budak-budak dia pergi. Dia dah cuci tangan, dia kata dia nak buang lah. Tapi bila dia balik daripada Mekah tu, kan, adalah benda yang dia berubah sikit. Sekurang-kurangnya dia tak tegang lah. Minum tidak lah. Sekurang-kurangnya dah tak bawa lah perempuan 3-4 orang satu malam. Kan? Sekurang-kurangnya dia dah tak ada lah nak pergi tembak orang tak tahu lah. Tapi dari segi budaya anak-anak buah dia masih lagi. Kan? Dia tak boleh nak kata nak 100% buang tu tak boleh. So ini yang saya paling saya takut. Yang paling saya takut. Kan? Paling kita takut budaya yang macam ni. So kita faham yang Azmi sebut tadi tu, MB punya masalah kartelnya dengan budak-budak keliling MB yang macam tu. Dan saya faham sangat sentimen orang Gombak bukannya suka dengan Farah ni, tapi sebab tak suka dengan MB. Jadi apa pilihan yang ada? Kita kena pakai kaedah fiqh antara dua mudarat. MD ni yang lebih mudarat. Mana yang lebih mudarat? Kita kena pilih yang paling kurang mudarat. MD ni satu, dia budak muda. Dan yang kedua, saya tahu dia sebenarnya dia pun tak ada pilihan. Kalau kita kata kenapa MB dia simpan orang kata-kata yang bodoh ni, orang lebih kredit, sebab itulah kawannya. Selama-lama dia mana kawan dengan kita. Kawan dia tu je. So
Dia sebab tu dia jadi begitu. Cuma saya nampak selepas kita melalui beberapa pilihan raya, saya dengan Jinan, kita ada pengalaman dengan dia, dengan MB ni. Dia ni sekurang-kurangnya dia dengar cakap. Oh. Ya. Kita menolong. Ni kita nak dengar nanti. Dengan cakap. Dan dia dengar cakap. Tapi dia kata apa? Dan dia dengar cakap. Saya ada soalan. Dan dia ni, dia dan dia insyaAllah lah, kalau saya dengan Jinan cakap, dia akan ya. Cuma pada saya dia tak boleh jadi MB lagi. Ya. Itu yang saya nak. Yang tu kita Itu faham. saya nak. Kita faham tu. Saya nak dia tak jadi ambil. Kita faham tu. Jangan jatuhkan dia sekarang. Dia menang bila ni, tapi next election Ya. is no longer SNB. Itulah. Apa? Hendakkan dia pergi ke Dia parlimen. lah buat tu dia tanya Bangi. Datuk lah kena pergi MB. Allah, saya tepuk meja dah malam ni. Buat tu dia tanya Bangi. Cerita tu lah. Ke situ pula. Pintu tutup. Ramai lagi. Kita Ramai lagi. Okey. Okey, kita teruskan. So, saya duduk nampak, Kita buat rapat untuk dia. saya duduk nampak untuk membuat. Sebab tu saya nak jumpa balik dengan budak-budak. Budak-budak saya tu, si siapa nama Prof yang Fitri Panji. Panji semua tu. Saya nak jumpa balik budak ni. Saya nampak budak-budak dia dah jauh dah ni. Ikut Faraz ni one thing, kehebatan dia, duit lah. Dia duit dia. Soal mana dia dapat duit tu cerita mudah. Saya berharap macam mana dia boleh dapat tender besar-besar. Kan? Sebab tu saya risau. Saya risau sebab kita sayangkan Nur Rahim. Saya takut dia ni dipergunakan untuk dan kita tak tahu apa benda yang dia dah ni. Apa yang benda yang dia dah kenakan Datuk Seri Anwar ni. Sampaikan Datuk Seri Anwar ni tak boleh langsung kita nak kritik. Tak boleh langsung. Sama macam Azmin dulu. Yes, exactly. Sama lah. Macam mana dia nak Azmi tu. Sama. Tak boleh mesti. Tak boleh tegur langsung. Baru ni macam dia telefon saya, marah saya bukan agak. Saya kata, saya mana nak cakap apa lah. Dia bila dia untung dia, kalau dia marah tak boleh lawan. Dengar je lah. Apa salahnya? Kalau Farah jumpa saya, apa salah? Kalau Farah jumpa apa? Dia kata, okey, tak apa lah. Okey lah. Saya salah. Okey lah, kalau rasa saya salah, saya salah. Dia punya, tak boleh langsung. Kan? Tak boleh langsung. Saya dapat info lah. Benda tu memang betul pun. Cuma ada sikit yang tak betul pun ada dalam info yang saya dapat tu. Dan dia ada orang beritahu dekat dia. Dia marah lah. Dia kata apa masalah. Kalau orang ni nak jumpa Farah, apa masalah. Pada saya tak boleh. Pada saya lah. Kalau kita cerita tentang semangat reformasi perjuangan kita, Faraz bukan orang lain. Dia tidak akan mewakili suara kita. Dia akan dengan budaya dia. Tengoklah apa dia buat. Dia mau masuk budaya yang sangat tak elok dalam hati. Dengan baju hitam dia. Bukanlah salah baju hitam tu, pakai baju hitam pun. Semangat baju hitam. Kan against kita punya culture dalam hati. Kita kan baju putih. Kalau tak putih pun biru muda, biru pati. Tu Seri Anwar kata baju kita putih. Kan? Kalau nak letak warna pun warna pati, tak boleh warna lain. Dia tak, hitam. Dan dia bawa kata hitam dengan logo-logo pati pun hitam. Dia kata ni apa benda budak ni? Kan? Lepas tu dia antara musuh paling dia tak suka saya lah. Ya. Dia memang dia tak boleh langsung. Orang beli, Itu orang beli kena sekat di Bangi tu. Jadi kita pun nak tentang dia. Dia bukan baru sejak dia lawan kita tak. Lama dah. Kita dah beritahu dah. Budak ni tak boleh, bahaya.
budaya yang dia bawa akan rosak parti ni. Dan kita tak tahu apa connection dia dengan puak UMNO, dengan intelijen dalam kita tak tahu. Kan? Dan Datuk Seri Anwar rasa selesa dengan dia bukan apa. Apa je Datuk Seri Anwar sebut sampai. Apa je Datuk Seri Anwar sebut siap. Apa je ada. Dan kita tak mampu macam tu bro. Kita tak mampu. Pada kita apa yang ada lah. Ada, tak ada lah. Dan selama-lama ni pun kita macam tu. Kan? Jadi saya nampak parti ni, terus teranglah saya cakap, parti ni bukan milik Anwar Ibrahim. Dan bukan milik keluarga Anwar Ibrahim. Parti ini adalah milik kita. Selagi Anwar pemimpin, kita kena dokong dan kita kena angkat Anwar Ibrahim. Tetapi tak boleh sampai Anwar Ibrahim merosakkan budaya yang baik dalam parti ini. Tak boleh. Pada saya tak boleh. Sebab tu ini untuk kita je lah. Sebab itu antara sebab kenapa Nurul Izzah memang belaka betul. Tidak Tembok tu. nama dia. Dengan apa ni ayahnya. Kan? Dan sebab kita sayang Anwar Ibrahim, sebab itu kita cakap itu, sebab kita takut dia kena lagi. Sebagaimana dia kena kes Saiful. Saiful tu. Kes Saiful ni nampak sangat kenaifan dia. Terlalu naif. Berapa kali dah kita cakap, nak duduk keliling you ni, biarlah orang yang dikenali. Orang yang tested bang. Ini yang ambil dia masuk. Orang yang proven dia punya kesetiaan. Itu you ambil duduk keliling. Ini tak siapa-siapa you ambil duduk keliling. Ada lagi satu dengan Yusof apa? Yusof Ratu lagi. Yusof Rota ni sebab ini cucu apa ni? Pak Dre, arwah Pak Dre okey lah. Tapi sebenarnya Yusof ni kita tak kenal. Tak kenal. Dia ni anak Ali. Anak Ali ni perangai Ali ni pun bukan macam bapak dia. Okey. So Tak. Ali ni jauh lah perangai daripada bapak dia. Ali saya kenal lah. Tapi Yusof ni tak kenal. Yusof ni dah anak pada Ali. Budak kita tak kenal. Kan? So dah banyak kali terkena. Masa dia zaman UMNO Asyik kena je. dia kena. Sebab tu Azmin tu adalah planted. Pada saya lah, Azmin is planted. Azmin tak pernah susah. Dalam sejarah kita reformasi kita dia tak pernah susah. Masa bila dia susah? Tak ada. Dia tak pernah susah. Dia tak pernah pun masuk penjara. Tak ada. Tak ada. Dia naik pentas saja. dia kena 3 hari dia kan. Lepas mana ada bohong lah. 3 hari kena tahanan rumah kat Lepas mana. Dia tak pernah masuk longkap kan? Tak pernah. Dia sampai hari ni dapat permit bawa kereta masuk. Ya, tahu. Tapi Daripada siapa dulu yang tu. salah dia dulu siapa yang bagi? Takkan ada hubungan dengan UMNO lagi. So dia simpan je. Kita tengok orang macam ni, kita takut budak-budak ni dia bila tidak diuji, kita takut dia tak tahan. Satu. Yang kedua, kita takut budak-budak ni was planted. Itu yang paling saya takut. Suami Was planted. He is planted. Kalau dia tak planted, apa ni Prof, macam mana dia boleh dapat tender 5G? Ya. Dan itu is not the secret. It's an open secret. Everybody knows. Berapa juta dia dapat commission untuk benda tu? Macam mana boleh dapat? How can? Kalau betul you sosok politik Anwar Ibrahim. In fact, jawatan sosok politik tu, saya tanya Syukri, betul yang bos nanti dia jadi sosok politik? Tak ada. Habis tu? Iya lah. Tapi bos kalau tak tegur, kalau tak nasihat. Itu tak tahu lah. Salah bos ni, semua dia terima. Itu tak boleh. So, kita Anwar ni hebat orangnya, memang pemimpin yang hebat. Tapi dalam kehebatan tu ada kekurangan. Kekurangan dia tu Allah sajalah yang compensate kekurangan tu. Kan? Kita tak mampu. For me, you have no need to convince me. Ali Awasa tak perlu convince.
Rasa Yunus pun faham, tahu. So I think kita move forward. So, Daripada tu, sekarang ni saya nampak kalau betul alias kata gitu. No, I think I nak minta ajudan terus convey this message tu MB je. Kan? Tapi kita jangan nunjukkan yang kita ni nak beri nak minum ni, jangan. Betul. Jangan, bahaya. Kan dengan MB ni pun kita kena main sorong tarik juga. you know, Okay. you kenal dia lebih. So kita kena bagi tahu dia kata kita dah ni kan. Tapi you kena turun dan kena jumpa dengan dia. Dia macam ni. Cuma yang itu tu kita jangan sekarang. Betul. Saya akan cari the right time. Sama macam saya nak aturkan untuk Rafizi jumpa dengan dia. Ya, Rafizi dah setuju, dia mau minta saya nak jumpa. But not the right. Choose the right time. Okay. Kan? So right time tu boleh sampai lagi. Kan? Kita tengok macam mana. Sebab kita tahu dia tengah kepanasan sekarang ni. MB ni. Dia tengah kepanasan. MB dah jumpa Izzah. Ya. Itu je, tapi dengan Raf belum. Oh, dengan Izzah. Raf- Izzah dah. Dah. Izzah dah jumpa dah. Okay. Dia boleh dikatakan dia kalah di sini. Kan lah. Kalah. Confirm. Sekarang ni dia dah buat account. Tak lepas. Bila dia tengok Dia dah bagi tahu si kat saya. Farah punya orang yang Farah buat masuk tu, berapa ribu tu. Tapi kita tahu, saya tahu macam mana cara nak kalahkan Farah ni. Kan? Farah ni dia duk fikir mengundi dia cara lama. Cara angkut orang berbabat pergi ke pusat mengundi. Sekali ni tak ada dah macam tu. Bukan itu cara dia, ada cara lain. Kan? So kita kena sebab tu yang rapat punya ni pun saya tengah susun di apa ni di Negeri Sembilan ni. Tapi Selangor pun saya rasa kita boleh susun kaedah yang sama. Ya. So nanti kita aturkan. Kalau kata kita tahu rapat berapa cabang yang rapat agak strong yang boleh kita undi untuk susun macam mana. Macam apa alias sebut tadi tu betul. Tak semestinya kita jadi ketua, timbalan pun tak apa, naik pun tak apa. Yang penting kita bertanding dan kita menang. Ya. Kan? Yang penting kita bertanding dan kita menang. Kita tak nak bertanding dan kalah. No point. You bertanding, you kalah apa? Jadi you jadi ahli biasa orang tak pandang. You bertanding, you menang. So macam mana nak bertanding menang? Kena pair dengan yang tak boleh bagi menang. Kalau kata kita swing kiri kanan akan menang, then kita pilih. We decide. We are in control lah. Ya. Kan? Ya, Itu baru betul kingmaker. Strategi untuk kita akan buat. Dia Will do ya. kingmaker yang kita nak sekarang ni, saya bukan apa. Pertama sekali, di mana kedudukan kita di Selangor selepas ini, sebab dia lebih. Dan banyak perkara yang saya minta pada MB dulu, memang dia ciplak, dia buat saya punya, Datuk pun tahu apa saya buat masa kita merentah dulu. Ketua kerja saya pun Amir ni, dia sapu juga, dia buat program dia ketua kerja saya. Jadi sekarang ni ketua kerja itu saya nak dia upkan balik atas nama rapat. Kita akan buat jelajah satu Selangor pula untuk yang lebih baik. Yang ini boleh So saya nampak dengan apa Datuk ni, Datuk kena saya nak dapatkan tu lah nanti. Kemudian lah bukan hari malam ni. Malam ni nak kena clear tu dulu. Okay. Kita clearkan tu dulu. Jiran maknanya mesej kena clear dengan apa ni MB. Cuma kalau dia nak jumpa bukan sekarang lah. Kita akan tentukan bila boleh jumpa. Dia memang dia kena jumpa ya. Saya kena jumpa dia, dia kena jumpa saya juga. Kita macam kingmaker lah, dia gombak. Yes. Tengok apa sekarang ni. Kita tak boleh mengharapkan. Tapi macam budak macam Panji apa semua boleh kot Prof Tak boleh dah? tak boleh. Tak boleh tarik dah? Datuk Ayah pergi. Bukan Dah buang masa je? Buang masa. Bertambah kosong. Kau banyak nak bawa Panji ya? Bertambah kosong. Sebab saya tag dia pun dia tak jawab. Tak tahu. Dia Tag juga pasal dia tak jawab. Patutnya dia jawab. saya pun sebenarnya formula ni pun Datuk pun hebat. Tuan pun hebat. Sebab kita pun tapi saya buat untuk menangkan Untuk- dia, tapi itu biarkan. Untuk pengetahuan Datuk kan, saya rasa Datuk tak perlulah
buang masa untuk WhatsApp Panji dengan Fitri. Betul. Saya lebih tahu keadaan itu semua. Memang tak boleh buat-buat dah. Gone case lah, gone case. Budak dua orang ini dia mengharapkan sesuatu yang jauh lebih tinggi dan ke depan. Dia sanggup berkorban dari segi duit dan masa sehinggakan keluarga. Ya. Saya keluarga tu maksud dia sangat dalam lah. Jadi saya nampak cita-cita Ya, budak ni. saya nampak cita-cita Fitri dah sangat jauh. Dah sampai nak menjadi ketua MK Selangor. Padahal di Gombak pun dia tak bina grassroots. Jadi kalau kita menghubungi dia call saya banyak baru ni saya pun tak angkat. Kalau kita Datuk menghubungi dia, mana Datuk Merendahkan darjat senang Datuk. cakap. 2018 Datuk datang ke ofis kita sana tu. Ofis saya yang di sana tu. Yang di Prima tu. Yang datang Prima tu. Waktu tu dengan Lan Casanova tutup pintu bincang di bilik saya. Saya terkejut digunakan bilik saya untuk tutup pula kan. Jadi tak apa, saya tak tahu apa yang Datuk berbincangkan dengan dia. Itulah permulaan dia Fitri Panji mengenal Datuk. Dan hari ini dah terlampau jauh Datuk. Dah terlampau jauh. Fitri sudah meletakkan kehidupan masa depan dia pada Farhas. Ya, dia lah. Nak memang dia cakap begini. Ini bukan soal main-main, ini soal serius itu. Dia bagi tahu Fitri bagi tahu pada Azadiah, saya takkan boleh keluar daripada grup Farhas sebab ini nak makan hidup dia. Hanya pendapatan sumber dia memang dari Farhas sekarang. Memang parah bayar lah. Memang. Dan Farhas 2 minggu lalu masukkan akaun dia 10,000. Dan dia pun di ofis sana pun dia beli barang semua. Dan juga Fitri dengan Panji ni menggunakan Datuk Lan Casanova dan Datuk Supardi untuk meminjam duit hijrah Hijrah. Panji dah pinjam 50, Panji dah pinjam 80, Fitri dah pinjam 50 lebih kurang gitulah. Menggunakan kedai tipu. Hanya ambil gambar kedai orang, katakan itu nombor kedai dia, tak? Ini Farah call Supardi dah ikut mana? Oh, sebalik ke mananya? Ini sebenarnya bagi saya cara meminjam duit cara macam ni lebih buruk daripada cara UMNO lagi. Dia kalau tapi dia tak boleh cakap dengan dia berhasil tadi. MB tak tahu kan. Kalau MB tahu memang berpotong lah Supardi ni. Masalah besar. Yang bawa masuk Supardi ke situ tu saya boleh. Dan bukan seorang tu. Saya boleh bawa masuk. Yang dapat tu bukan seorang. Termasuk Lestari di Batu, adik dia. Panji ni masalah dia sekarang macam ni. Dia sedang bersaing. Dia tak ada pengaruh. Dia sedang bersaing dengan adik dia. Adik dia di Batu dengan Prabakaran, Panji di Gombak. Saya pernah Di Malaka adik dia ada kan? Tak ada. Adik dia? Oh no. Dia orang datang ke Putrajaya adik dia datang. Saya pernah ada berhujah dengan kawan-kawan. Kalaulah dikatakan Farhas tidak ada di Gombak pada hari ini, di manakah Panji berada? Panji tentu berada bersama MB hari ini. Okey. Kita putar balik tahun 2018. 2018 tu Panji bersama Kartel. Bersama Kartel. Bukan. Duduk situ orang senang. Duduk situ senang. Tak payah. Tak payah pusing. Sama Itu juga Tuan cara Haji dia. kena duduk situ. Meja bilik kecil. Bilik depan tu besar sangat pula. Itu kita buat Kalau tak buat macam tu langsung kita tak ada apa. Ni office apa? Office rapat. Firapat lah. Lepas saya letak ni sampah habis pemilihan besok kita buka ni. Kalau kita pergi hari umum kita pasang buat kerja gerakan pula
Video itu aja. Rapat ini, I give you the view-nya. Kita dulu bersedia nak lawan Kedah. Kalau pula Jadi kita bina semua kekuatan untuk lawan Kedah. Jadi bila dah kalau Datuk Rom kata okey, tactically kita kena tukar taktik dia, strategi kita. Apa? Ikutlah. selain daripada itu, rapat punya tu Krishnan tu, dia apa ni? Dia mana cabang ni? Kata Raja. Kota Raja. Dia menguasai sekarang ni 80% India seluruh Malaysia. Dia di bawah kita. Jadi sekarang saya bukan kerana nak bagi tahu lah ni. Jika betul berhajat nak undi India, dia bersedia memang bersama. Okey. Dah kita bincang balik tadi. Panji ni Datuk pada kalaulah Fahaz tidak ada di Gombak pada hari ini, Panji sudah tentu berada di bersama Ryan Kasdi bersama Amiruddin Syahri. Dan 2018 waktu itu Panji baru masuk PKR. Dia masuk lepas menang kan? Yalah, dia baru masuk PKR. Masuk saya dalam pemilihan cabang 2018 kan? Ya, hujung 2018. Kita dah menang PRU ke belum? Kita dah menang. Kita dah menang. Kita menang Mei. Pemilihan start November. Oh, bermakna kita dah menang. Menang. Okey, dia dah masuk PKR dan waktu pemilihan cabang itu bulan 5 ya. Pemilihan cabang bulan 9 tu. Okey, tak apa. Pada bulan 9 itu dia bersama Hilman, Azmin semualah. Ambil undi, recyclekan undi balik. Recyclekan undi balik. Betul-betul jadi kartel betul. Waktu itu. Asyik. Itulah sejarahnya. Makanlah dia orang ni. Jadi bagi saya Panji, nilai perjuangan pada diri saya dengan kawan-kawan mudah aja. Bagi saya dia tak ada nilai bagi saya. Fitri Panji bagi saya tak ada nilai. Tak ada pengaruh pun. Tak ada nilai dan tidak ada pengaruh, tidak ada grassroots. Dan hari ini dia bergerak di Gombak, tak ada orang sokong dia pun. Ya. Tak ada orang sokong. Hanya sekarang masalah yang paling besar, Farhas bawa numbers 3,000 seperti yang dipahamkan oleh saya, maklumat-maklumat tertentu. 3,000 numbers lebih kurang. Kalau bergabung dengan Gombak sedikit 400-500 pun atau 1,000 pun, MB tak boleh melawan. Ini masalah besar. Jadi saya sebenarnya Datuk, saya kenal Datuk daripada Datuk datang ke ofis saya tu. Kita sembahyang sama. Jadi saya nampak keikhlasan Datuk dalam hal perjuangan ini, idealisme yang Datuk bawa itu jelas. Ya tak? Hanya saya meminta membagi satu pandangan. Mungkin Gombak perlu dibezakan sedikit daripada cabang-cabang yang lain. Sebab senario dia berbeza. Ini hujah saya. Sebab bentuk kehadiran Fahaz ini berbeza di Gombak. Sebab dia berjanji pada rakyat Gombak setiap pelusuk yang dia masuk, baik dia 10 orang ke 15 orang ke yang terakhir 90 orang, dia berjanji untuk dia menyelesaikan masalah keluarkan kartel di Gombak. Jadi kalau kita bersama pula kartel, kesan dia kita buruk lagi, tambah buruk. MB sudah jelas gerakan dia di Gombak tak pernah yang bersama dengan reformasi. Ini satu masalah besar. Saya sebenarnya sayang pada Datuk, macam mana cara dia untuk menyelamatkan keadaan ini. Tak. Di Gombak ini macam mana cara? Naratif itu buang kartel. Buang kartel. Ini yang ditanamkan di Gombak dengan sumpah dia datang, dia ikhlas dia dengan muka dia yang bersih begitu. Siapa yang tak? Orang tak tahu soal underground dia dengan Palestin dengan apa. Orang tak tahu semua. Memang sekarang bayangkan Panji
berjaya bawa ayahanda Faizal Kuching. Ya tak? Budak orang gangster Gombak lah. Jadi gangster ni sekarang dah lahir dalam grup saya, tapi masih menyokong Fahaz. Tak mahu menerima Panji dengan Fitri. Ini satu lagi masalah. Kalau saya sendiri dengan grup saya ni ada 1000 lebih undi, membagi pada Fahaz, mana Fahaz akan dapat 4,500, 4,000, mungkin 4,000 atau 5,000 undi. Hampir 5,000 undi. Macam mana saya nak betulkan keadaan tu sekarang? Keadaan sekarang tak mungkin saya boleh betulkan benda tu. Sangat sukar. Kecuali ada Ahmad Farizal boleh kita bentuk, macam mana nak bawa, tak boleh. Tak nampak saya. Jadi Gombak ni bagi saya, sebab saya lebih tahu didokong oleh Fahaz, apa oleh Alias, ya tak? Saya nampak undi yang MB ada ini lebih kurang berkisar dalam 1,000 lebih je. Kecuali sistem online ini ditipu. Sebab sistem online ini sangat lemah. Hanya gambar IC depan. Dan saya biasa menggunakan sistem untuk cryptocurrency, Bitcoin semua. Sangat ketat. Mata kena klip, kena ni, dan IC belakang, dan proses kelulusan itu memakan masa 2 minggu, sebulan. Ini tak sekejap pun boleh lulus. Tak lulus lagi. Sampai hari ni tak lulus. Siapa tak lulus? Belum selesai. Memang kita dah boleh masuk. Saya dah lulus. Dah selesai. Dah lulus. Dah selesai. Ini dah lulus Dah ni. belum. Ni baca ni. Congratulations. Tapi dia belum selesai lagi. Lulus permohonan. Itu lulus permohonan, dah lulus lah. Cuma nanti dia akan satu step lagi. Dia akan Hantar. masukkan QR code untuk mengundi. Ini belum selesai. Ni belum lagi. Belum. Sebab JPP belum masukkan lagi. Sekarang ni yang penting sekarang ni kita nak semua ahli daftar online. Jangan pergi tak mengundi. So daftar online. Okey, saya faham Prof punya isu tadi tu. That's a real issue lah. Saya tak setuju dengan Bahar banyak perkara. Saya nampak dia banyak. Apa yang Datuk sampaikan tu boleh saya katakan 90% benar. Tapi apa daya kita nak buat sekarang? Macam mana kita nak terangkan dengan orang? Cara berfikir orang tak sama cara berfikiran kita. Critical thinking orang tak sama dengan kita. Tak mampu kita. Sebab Satu kena ni dengan MBA. Okay. Kalau dia nak menang, dia kena ni. Cara dia. Okey Kalau dia masih lagi dengan cara yang ada tu, tak, saya satu lagi. Pertama sekali, mesti Amir Fazli dengan Rahim Kasdi mesti tak masuk di dalam tim dia. Itu satu. Itu sebenarnya yang banyak merosakkan. Bukan saya pun tak sokong juga, MB cakap terang lah. Tapi kerana satu perjuangan kata orang yang mudarat, lebih mudarat apa, yang jadi bapak mudarat ni ada orang tu memang kaki habis semua dia sapu semua ni. Ya, rosak. Itu yang betul. Ini macam Datuk cakap awal tadi lah. MB tak payah kata apa, tak ada kawan. Itulah kawannya, buruk pun itu, baik pun itu, jahat pun itu. Tapi kebanyakannya kawan-kawannya semua yang tak boleh pakai. Okey, satu lagi Datuk. Kumpulan Fahaz yang menyokong Fahaz anak-anak muda ni, Gegar ini, yang katakan dia ialah yang membawa Fahaz ke Gombak ni, dari segi jentera tidak ada. Tapi undi Fahaz 3,200 ya? 3,200? 3,200. Okey. Bertambah dengan undi yang kami, grup saya, yang saya sendiri pun tak dapat sebanyak tu. Saya hanya menumpang dan hanya menambahkan aja, boleh menggenapkan 2,000, lebih kurang 5,200 undi yang saya tak boleh halang undi itu untuk pergi. Tapi bukan kita bahaskan kat sini ya. Tapi kalau apa yang kejadian di Perak dulu pada Kuala Kangsar kan, dia bertanding, Fahaz ni dia tidak memberi undi orang dia tu kepada upline dia. Yang datang tu Fahaz sahaja untuk undi dia saja. Memang dia bagi dia tu.
Itu sebab Fahaz menang dengan majoriti di Perak dulu. Timbalan dia sampai ke bawah adalah orang Ustaz Zul. Semua Ustaz Zul seorang saja yang kalah Sabang KC. Timbalan sampai seluruh AJK. Sama juga di Benia di Gombak ni. Jika dipahami, Fahaz tak pernah cakap pun ada timbalan apa semua. Line up dia tak ada. Tak ada. Dia khas untuk diri kita je nak berpayung bawah dia. Sebab dia punya falsafah dia